Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Kita sambung lagi. Untuk video kali ini, Ustazah akan ajar SP 4.4.3 iaitu menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar. Jadi, untuk hari ini kita akan belajar macam mana kita nak menentukan nilai suatu kadar apabila diberikan suatu kadar. Okey, lihat soalan. Suzy menggunakan 300 gram mentega untuk membuat 6 biji kek. Jika Suzy mendapat tempahan sebanyak 33 biji kek, tentukan kuantiti mentega yang harus digunakan. Okey, semua orang kena ingat balik apa yang kita belajar mengenai kadar. Jadi kita lihat di sini 300 gram mentega untuk membuat 6 biji kek. Jadi kadarnya ialah 300 gram kepada 6 biji kek. Jika Suzy mendapat tempahan sebanyak 33 biji kek, tentukan kuantiti mentega yang harus digunakan. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, gunakan kaedah yang pertama. Okey, kaedah yang pertama ni kita menggunakan kaedah kadaran. Okey, kaedah kadaran ni. Okey, yang pertama sekali kamu mesti buat dulu kadar dia. 300 gram kepada 6 biji kek. Okey, so dekat sini kita lihat kamu letak kuantiti dekat bahagian atas. So apabila kamu nak buat satu lagi kadaran kamu mesti letakkan X di bahagian atas. Sebab apa? Kuantiti. Kita nak cari kuantiti, so kita letak bahagian kuantiti. So ini lagi satu kadar dia, X kepada 33 biji kek. Jadi bilangan tu 6 biji kek. So yang sebelah bawah ni pun bilangan juga 33 biji kek. Okey, so kita gunakan kaedah kadaran. 6 darab berapa dapat 33 biji. Jadi kalau kamu tak tahu, kamu boleh buat 33 kamu bahagi dengan 6. Dia terbalik kan. 33 bahagi 6 kamu dapat 5.5. Jadi maksudnya 6 darab 5.5 sama dengan 33. Jadi nak cari X 300 kamu darab dengan 5.5. So kamu dapat 1650 gram. Okey, kita tengok contoh kaedah yang kedua. Okey, kaedah kedua ni kaedahnya pendaraban silang. Okey, sama juga susun balik ikut kadar dia 300 gram kepada 6 biji kek. Okey, so kaedah darab silang ni kamu darabkan. Yang atas kamu darab dengan yang bawah. Okey, 300 kamu darab dengan 33. 6 darab dengan X. Okey, letakkan X di sebelah kiri ni senang. Okey, 6 darab X, 6X. 300 darab 33, 9.900. Okey, jadi 6X sama dengan 9.900. So, 6 darab X. 6 darab berapa dapat 9.900. Jadi, kalau kamu nak cari X, kamu kena bahagikan. Kalau sini belah kiri ni darab, bila kamu nak cari nilai X, yang 6 ni kamu pindahkan ke sebelah sini, kamu jadikan bahagi. 9.900 bahagi dengan 6. So, kamu dapat sama jugalah. Jawapannya 1650. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, kaedah yang ketiga ni kaedah mudah yang biasa Ustazah gunakan untuk mengajar. Okey, bila kita dapat bentuk macam ni, sebelah sini pecahan, sebelah sini pecahan. Jadi kamu nak cari X. Okey, kamu tengok di hadapan dia 300. So kamu darab juga, darab silang juga. 300 yang pertama sekali kamu darab dan yang sebelah sini kamu bahagi. Okey, buat Z macam tu. Ni Z terbalik. 300 darab 33 bahagi 6. So, dapat 1650 gram. Jadi, kamu buatlah bentuk ayat.
kuantiti mentega yang harus digunakan ialah 1650 gram. Okay, soalan seterusnya. Seorang pengayuh basikal dapat membakar 5.6 kalori tenaga per minit. Berapakah kalori tenaga yang akan dibakar jika kayuhan basikal diteruskan selama 40 minit? Okey. Sekarang ni yang tadi sama juga, kita tulis dulu kadarnya berapa? 5.6 kalori per minit. Maksudnya per 1 minit bersamaan dengan, so dia nak cari apa? Dia nak cari berapakah kalori tenaga. Berapa kalori tenaga tu kamu gantikan dengan nilai X. Kamu ganti dengan X. Okay, yang mana kita tak tahu, kita nak cari, kita letak X. Okay, so kalau atas kalori, kamu letak X tu di sebelah atas juga kalori. So berapa selama berapa minit? 40 minit. So kamu buat kalau kaedah kadaran ni, kita tengok 1 minit nak jadi 40. So kamu kena darab dengan 40. Jadi kalau nak cari X, 5.6 pun darab dengan 40. So kamu dapat 224 kalori. Tahu kamu gunakan kaedah darab silang. 5.6 darab dengan 40. 1 darab X jadi X. So yang ini 5.6 darab 40, 224 sama dengan X. Jadi letaklah X ke depan. X sama dengan 224 kalori. Okey, ataupun kaedah yang tadi, buat kaedah bentuk Z tu. Tengok kat depan dia, kat depan X ni apa? 5.6. 5.6 kamu darab dengan 40, kamu bahagi dengan 1. So kamu dapat nilai X dia 224 kalori. So murid-murid boleh pilih mana-mana kaedah yang kamu rasa mudah. Okey, jadi jangan lupa tulislah jawapannya. Berapa kalori tenaga? Jadi kamu tulislah kalori tenaga yang akan dibakar jika kayuhan basikal diteruskan selama 40 minit ialah 224 kalori. Okey, soalan seterusnya. Encik Tan melakukan ujian larian pada mesin treadmill. Dia berlari pada kadar yang sama dan keputusan ujian menunjukkan jantungnya berdenyut 420 kali dalam masa 4 minit. Cari bilangan denyutan jantung jika dia melakukan ujian tersebut selama 12 minit. Okey, sama juga kita cari kadarannya dulu. Dia kata di sini 420 kali dalam masa 4 minit. Jadi kita buatlah kadar denyutan jantungnya ialah 420 per dengan 4 minit. Okey, sama macam soalan sebelum ni. 420 per dengan 4. So kita nak cari apa? Cari bilangan denyutan jantung. So bilangan denyutan jantung tu kita gantikan dengan X. So kalau bilangan denyutan jantung, kita letak X tu di bahagian atas. Jangan letak di bahagian bawah sebab kita mesti sama kan. Kalau atas kadar denyutan, so kat bawah masa, yang ni pun masa juga. So 420 per 4 minit jadi X per dengan 12 minit. So ini gunakan kaedah kadaran. 4 nak pergi ke 12. So 4 darab berapa dapat 12? 4 darab 3. 420. Nak cari nilai X, 420 darab dengan 3. So kamu dapat 1260. Okey, ataupun kaedah yang darab Z ni, Z terbalik X. Tengok X. Kat depan dia apa? 420. Kamu darab 12. Kamu bahagi 4. So nilai X sama dengan 1260. Jadi bilangan denyutan jantung Encik Tan ialah 1260 kali dalam masa 12 minit. Okey, pada hari pertama di New York, Haziq mendapati kadar pertukaran wang asing ialah USD 1 bersamaan RM4.10.
Haziq memberi RM80 kepada pengurut mata wang asing. Pengurut mata wang kemudiannya mengembalikan RM2.10 bersama-sama wang USD. Berapakah nilai wang USD yang diterima oleh Haziq? Okey, kita tengok di sini soalannya dia nak apa? Dia nak nilai mata wang USD yang diterima oleh Haziq. Okey, seperti soalan sebelumnya, kita kena tengok kadar yang diberikan, iaitu USD 1 bersamaan RM RM4.10. So, kita buat kadar dia USD 1 bersama per dengan RM4.10. Okey, kemudian kita tengok lagi apa yang maklumat yang diberikan. RM80, Haziq memberi RM80 kepada pengurut mata wang. Pengurut mata wang kembalikan RM2.10. Maksud di sini berapakah wang ringgit Malaysia yang ditukarkan kepada USD. Jadi kalau kita nak tahu, kita kena tengok baki dia RM2.10. Jadi di sini kita buat operasi apa? Okey, so kita kena tolakkan RM80 ni, kita kena tolak dengan RM2.10 untuk kita tahu berapa ringgit Malaysia yang telah ditukarkan kepada wang USD. Okey, so bila kamu tolak, kamu akan dapat RM77.90. Okey, kamu buat kadar di sini USD 1 kepada RM4.10 bersamaan dengan berapa nilai mata wang USD, kamu letak X yang kamu nak cari, kamu letak X per dengan RM77.90. So seperti biasa, kalau di atas ni USD, mata wang USD, so dekat bawah ni ringgit, yang di sebelah kiri ringgit, sebelah kanan pun ringgit juga, mesti sama. Kalau tidak, nanti kamu tak dapat jawapan. Okey, kemudian seperti biasa kamu boleh buat bentuk Z terbalik ni ataupun bentuk kadaran. Boleh juga, tak kisah yang mana kaedah yang kamu senang faham. Okey. So di sini Ustazah gunakan kaedah Z terbalik ni. Okey. X, nak cari X, kamu tengok kat depan dia apa? USD 1, so 1 darab dengan RM77.90 bahagi dengan RM4.10. So kamu dapat USD 19. Okey, so jadi jawapannya nilai mata wang yang diterima oleh Haziq ialah USD 19. Okey, nanti jangan lupa buat soalan latihan supaya kamu dapat mahirkan diri kamu dengan soalan-soalan matematik berkaitan bab ini. Okey, selamat mencuba dan semoga berjaya. Okay, Assalamualaikum dan jumpa lagi.